Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang saya ucapkan kepada semua. Kami akan bentangkan tentang idea penubuhan kelab seni gamelan sebagai satu kelab yang baru yang akan tubuhkan di sekolah. Saya Nur Syahira binti Azawi bersama rakan-rakan saya Nur Syahira binti Syahrul Anwar, Nur Syahira binti Ibrahim, Nur Hidayah binti Hamzah, Nur Aqilah Fakira binti Ayub dan Nur Syahira binti Sasudin akan menerangkan dengan lebih jelas tentang idea penubuhan kelab seni gamelan. Berikut merupakan agenda dalam pembentangan kami. Saya akan memulakan dengan pengenalan gamelan. Gamelan berasal daripada Indonesia dan kebanyakannya terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok, Indonesia. Perkataan gamelan berasal daripada perkataan Jawa iaitu gamel yang bermaksud memukul atau tukul. Gamelan terdiri daripada pelbagai jenis alat muzik yang berbeza dari segi fungsi, bentuk dan ukuran seperti kenong, bonang, saron, gambang, gong dan gendang. Dan setiap alat muzik ini dimainkan dengan cara yang berbeza. Di Malaysia, gamelan dimainkan di majlis-majlis formal dan tidak formal serta untuk mengiringi joget pahang. Pada awalnya, ia dimainkan oleh 9 orang lelaki dan pada harinya wanita selama 6 orang. Namun, pada masa kini, gamelan dibolehkan kepada kedua jantina iaitu lelaki dan perempuan tanpa mengikut pengurusan yang ditetapkan. Ini adalah logo kelab seni gamelan direka oleh kami di mana kami menggunakan gong sebagai elemen utama di mana gong adalah salah satu alat muzik gamelan. Nama kelab kami adalah Kelab Seni Gamelan. Visi yang ingin dicapai adalah belia sebagai pewaris legasi gamelan manakala misi kelab adalah untuk mengekalkan dan mempertabatkan seni muzik gamelan. Moto kelab kami adalah ketuk irama. Seterusnya saya akan bentang tentang falsafah kurikulum kelab kami. Ini merupakan falsafah kurikulum yang telah kami pilih untuk kelab kami. Berdasarkan falsafah kurikulum ini, manusia akan dianggap mundur sekiranya tiada pendidikan. Pendidikan merupakan proses pengajaran dan pembelajaran untuk memperoleh dan menyampaikan ilmu, penerapan nilai murni agar menjadi seorang insan yang berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Segala potensi yang ada dalam diri setiap individu yang merangkumi aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi akan diperkembangkan secara menyeluruh dan bersepadu. Justru, melalui sistem pendidikan negara, sesebuah sekolah dapat melahirkan insan yang seimbang, berakhlak mulia dan cekap dalam melaksanakan sesuatu tugasan yang diberi. Jika dilihat dari segi sosial, individu yang mendapat pendidikan akan mengamalkan nilai-nilai murni yang mereka pelajari dalam hidup bermasyarakat. Dari segi ekonomi pula, sistem pendidikan negara mampu melahirkan insan yang berkemahiran dan berkualiti berbekalkan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang ada. Oleh itu, bakat dan potensi yang ada dalam diri setiap individu haruslah diperkembangkan secara menyeluruh untuk melahirkan individu yang seimbang dan tabah mengharungi segala cabaran dalam hidup. Okey, seterusnya adalah analisis responden. Tujuan kajian untuk mengetahui dan mengkaji tentang pandangan mahasiswa terhadap penubuhan kelab gamelan. Lokasi adalah dijalankan di Fakulti Sains Universiti Putra Malaysia. Populasi adalah seramai 1,000 orang mahasiswa dari Fakulti Sains dan sampel kajian dijalankan ke atas 50 orang secara raw. Bahagian A, latar belakang responden. Jumlah responden terhadap kajian tentang kelab gamelan mengikut jantina. Hasil daripada soal selidik, kita dapat tahu bahawa secara majoriti responden terdiri daripada kalangan perempuan iaitu sebanyak 74% dan lelaki sebanyak 26%. Bahagian B, pengetahuan responden mengenai gamelan. Jumlah responden yang mengetahui dan tidak mengetahui gamelan. Jumlah responden yang mengetahui gamelan adalah seramai 41 orang, 31 orang perempuan dan 10 orang lelaki. Jumlah responden yang tidak mengetahui gamelan adalah seramai 9 orang, 6 orang perempuan dan 3 orang lelaki. Jumlah responden yang mengetahui gamelan daripada sumber yang berlainan. Terdapat 4 sumber yang diketengahkan iaitu rancangan di televisyen, sosial media, institusi pendidikan dan keluarga. Sumber daripada institusi pendidikan adalah yang paling tinggi iaitu seramai 25 orang manakala yang paling rendah adalah keluarga iaitu seramai 4 orang. Okey, seterusnya adalah jumlah responden yang pernah menyertai gamelan dan yang tidak pernah menyertai gamelan. Jumlah responden yang tidak pernah menyertai gamelan adalah lebih tinggi iaitu seramai 35 orang dan yang pernah menyertai gamelan adalah hanya seramai 15 orang. Okey, seterusnya adalah jumlah responden yang pernah menyertai gamelan buat kali pertama. Mengikut kepada cartaban yang ditunjukkan, penyertaan pelajar buat kali pertama yang paling tinggi adalah semasa sekolah menengah iaitu seramai 12 orang diikuti dengan sekolah menengah iaitu 2 orang, universiti seorang dan asasi matrikulasi diploma STPM adalah kosong. Seterusnya adalah jumlah responden yang pernah menyertai gamelan mengikut tahap penglibatan yang berbeza. Mengikut kepada data yang telah dikumpul, penglibatan para pelajar sebagai ahli aktif adalah seramai 9 orang dan mewakili sekolah adalah seramai 6 orang. Okey, seterusnya adalah jumlah responden berkaitan pandangan terhadap lingkungan umum yang sesuai menyertai gamelan.
Secara majoriti, seramai 29 responden yang terdiri daripada 24 orang perempuan dan 5 orang lelaki telah bersetuju bahawa semua lingkungan umur iaitu termasuk kanak-kanak, remaja dan dewasa sesuai untuk menyertai gamelan. Baiklah, saya akan teruskan pula dengan jumlah responden berkaitan pandangan terhadap faktor pelibatan seseorang dalam gamelan, iaitu minat mendapat majoriti yang paling tinggi iaitu seramai 38 orang dan hobi mendapat undian yang paling rendah iaitu 14 orang daripada perempuan dan 4 orang daripada lelaki. Pandangan responden berkaitan terhadap daya tarikan utama bagi gamelan iaitu instrumen gamelan yang beraneka mendapat undian yang paling tinggi iaitu seramai 23 orang daripada perempuan dan 10 orang daripada lelaki, manakala cara bermain mendapat majoriti kedua tertinggi dan pilihan lagu mendapat undian yang paling rendah seramai 18 daripada perempuan dan 14 orang responden daripada lelaki. Seperti yang kita lihat, bagi pandangan responden terhadap kebaikan yang diperoleh daripada gamelan, ia dapat memartabatkan kesenian mendapat majoriti yang paling tinggi iaitu seramai 29 orang daripada perempuan dan 7 orang daripada lelaki, manakala ia dapat meningkatkan kemahiran interaksi sosial tidak mendapat sebarang undian dan ia dapat memperoleh kemahiran baru, melatih meningkatkan kepekaan serta mengatasi stres mendapat undian yang sederhana. Untuk bahagian C, pandangan responden tentang penubuhan kelab, majoriti daripada responden bersetuju supaya kelab seni gamelan ini ditubuhkan, manakala hanya seorang responden sahaja yang tidak bersetuju. Carta di bawah menunjukkan peratusan responden berkaitan pandangan terhadap kerelevanan penubuhan kelab gamelan. Seni gamelan dapat dipelihara dan tidak dilupakan mendapat undian yang paling tinggi iaitu sebanyak 44%, manakala gamelan mempunyai irama yang unik serta dapat memupuk rasa minat dan cinta terhadap alat muzik tradisional mendapat undian yang sama rata iaitu sebanyak 9%. Bagi pandangan responden berkaitan terhadap aktiviti yang mampu menarik perhatian untuk menyertai kelab seni gamelan adalah melalui persembahan dan pertandingan gamelan iaitu seramai 33 orang responden daripada perempuan dan 11 orang daripada lelaki, manakala melalui penceritaan mendapat undian yang paling rendah iaitu seramai 3 orang responden sahaja dan kelebihan yang bakal diperoleh daripada kelab tersebut mendapat undian yang sederhana. Konsep program yang pertama ialah menggunakan perkhidmatan guru muzik sebagai fasilitator dalam membimbing ahli kelab seni gamelan. Guru muzik dipilih sebagai fasilitator dalam kelab seni gamelan kerana keserasian dan hubungan baik yang telah wujud antara guru dan pelajar dan dapat memudahkan proses pembelajaran dan pengajaran seni gamelan dan penilaian perkembangan pelajar. Konsep yang kedua ialah penilaian akan dilakukan ke atas pelajar bagi memilih ahli pasukan gamelan. Penilaian akan dilakukan berdasarkan 3 aspek iaitu aspek domain kognitif, psikomotor dan afektif. Melalui penilaian ini, guru dapat mengesan tahap keberhasilan pelajar dalam menguasai segala ilmu dan kemahiran yang telah dipelajari. Yang ketiga ialah pendidikan muzik dan kebudayaan melintasi kurikulum. Nilai-nilai muzik tradisional diterapkan dalam diri pelajar menerusi pembelajaran dan pengajaran supaya warisan kesenian irama lagu tradisional dapat dimartabatkan dalam kalangan pelajar. Yang keempat ialah reka bentuk berpusatkan pengalaman di mana ia dapat membentuk kepribadian dan etika pelajar yang lebih baik dan bermoral. Melalui kelab seni gamelan ini, pelajar dapat mencukir bakat mereka dalam bidang muzik dan menunjukkan bakat mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Bagi matlamat pertama iaitu melahirkan generasi kini yang peka dan celik dalam ilmu tradisional, kita tahu sekarang ini teknologi dan juga ilmu sains sedang berkembang pesat sehingga ilmu tradisional terdahulu sudah dilupakan oleh generasi masa kini. Ini disebabkan kurangnya pendedahan mengenai tradisi terdahulu kepada pelajar menyebabkan masyarakat kini mengabaikan kebaikan dalam mengenali ilmu tradisional. Penubuhan kelab ini dapat memberi ilmu pengetahuan kepada mereka dan secara tidak langsung mereka tidak memandang enteng mengenai ilmu tradisional tersebut. Jadi dengan adanya kelab gamelan ini, generasi pelajar yang peka dan celik dalam ilmu tradisional dapat dilahirkan. Selain itu, ini juga untuk memastikan ilmu tradisional tidak dilupakan pada masa akan datang dan dapat diserap dalam diri pelajar. Untuk matlamat yang kedua ialah melahirkan pelajar yang berkualiti dalam pelbagai kemahiran. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan di Malaysia ini tidak hanya menumpukan dalam melahirkan generasi yang cemerlang dalam akademik sahaja,
tetapi penguasaan kemahiran yang lain perlulah diambil berat juga. Maka dengan penubuhan kelab gamelan ini dapat membantu mereka untuk menimba ilmu yang baru, iaitu seperti cara bermain alat muzik tradisional, mengetahui not-not muzik tradisional dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung membantu pelajar untuk merehatkan minda dengan aktiviti yang tidak membebankan pelajar, kerana kelab ini ditubuhkan bukan sahaja untuk pelajar mendapat ilmu pengetahuan tradisional, malah membantu pelajar untuk menghilangkan stres dengan cara bermain alat muzik tradisional. Bukan itu sahaja, penubuhan kelab gamelan ini juga dapat membantu pelajar bekerjasama dalam mengendalikan sesuatu perkara, khususnya semasa membuat persembahan. Malah kerjasama yang terjalin ini dapat mengeratkan lagi hubungan antara peserta dalam kelab tersebut. Okey, untuk objektif yang pertama iaitu mengasah bakat seni gamelan dalam diri pelajar. Penubuhan kelab gamelan ini merupakan satu inisiatif untuk mencungkil bakat pelajar dalam bidang seni muzik gamelan ini. Ini kerana mereka mungkin tidak sedar bahawa mereka mempunyai bakat dalam bidang tersebut, maka gurulah yang akan bertanggungjawab untuk melatih dan mengajar mereka melalui aktiviti yang dijalankan dalam kelab ini. Selain itu, mereka juga dapat diselahkan lagi apabila mereka mengikuti latihan dalam kelab ini. Seterusnya adalah objektif yang kedua, iaitu memperkenalkan budaya tradisional kepada generasi kini. Seperti kita tahu, budaya tradisional makin dilupakan oleh masyarakat kini. Ini kerana perkembangan teknologi yang sangat pesat pada masa kini. Jadi mereka ini sering terikut dengan budaya luar sehingga budaya tradisional tersisih. Pelajar sebegini haruslah dipupuk dan dididik agar pelajar tersebut tidak melupakan budaya tradisional. Jadi dengan penubuhan kelab ini, aktiviti seni muzik gamelan ini dapat diteruskan dan dijalankan secara meluas. Ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelajar terutama kaum Melayu, bahkan juga dapat menarik minat pelajar dari kaum berlainan seperti kaum Cina dan India untuk mengembangkan lagi muzik tradisional kepada kaum lain. Okey, seterusnya adalah isi kandungan. Dalam isi kandungan ini akan dibincangkan mengenai 3 elemen iaitu pengetahuan, kemahiran dan nilai. Jadi saya akan menerangkan tentang pengetahuan. Pengetahuan ini boleh dibahagikan kepada 4 iaitu yang pertama adalah pengenalan gamelan, yang kedua cara aktiviti gamelan, yang ketiga adalah pengenalan aktiviti gamelan dan yang keempat adalah aplikasi gamelan dalam kehidupan. Okey, untuk yang pertama adalah pengenalan gamelan di mana ia memfokuskan kepada pengenalan gamelan berkaitan dengan asal-usul gamelan, instrumen yang terdapat dalam gamelan, fungsi-fungsi gamelan, jenis-jenis gamelan dan perkembangan gamelan di Pahang dan Terengganu. Dengan adanya pendedahan ini dapat menarik minat pelajar untuk menyertai aktiviti gamelan. Yang kedua adalah cara aktiviti gamelan. Di bawah skop ini akan diajar dan diperkenalkan kepada pelajar cara permainan gamelan. Okey, seni gamelan boleh dimainkan dalam pelbagai genre lagu bermula dari lagu tradisional sehingga lagu moden. Walaupun kita lihat permainan gamelan ini adalah suatu permainan yang tradisional. Okey, penggunaan genre lagu yang berbeza dapat menghasilkan kepelbagaian ataupun keunikan dalam seni gamelan. Okey, yang ketiga adalah pengenalan aktiviti gamelan. Gamelan merupakan satu orkestra yang biasa dimainkan dengan menggunakan 9 jenis instrumen yang terdiri daripada 7 jenis alat muzik yang utama iaitu bonang, gambang, sarung, demung, kenong, gong kecil dan gong besar. Dan yang terakhir adalah aplikasi gamelan dalam kehidupan. Okey, aplikasi gamelan di sekolah boleh dilihat secara langsung dengan pelibatan para pelajar dalam aktiviti seperti Hari Graduasi Sekolah, Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah dan pertandingan gamelan. Pengaplikasian gamelan di sekolah dapat menerapkan unsur tradisi kesenian Melayu di sekolah. Saya teruskan pula dengan bahagian kemahiran. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran memahami penggunaan instrumen gamelan. Melalui aktiviti dan latihan, ahli kelab pasti dapat mengenali setiap jenis instrumen gamelan seperti kenong, gambang, saron, bonang, gong dan kendang dan setiap instrumen tersebut mempunyai fungsi yang tersendiri. Jadi ahli kelab pasti akan berusaha bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu pengetahuan tentang instrumen gamelan sehingga mereka berpuas hati dengan kemahiran yang mereka ada.
Jadi, penubuhan kelab ini dia dapat membuka peluang kepada mereka untuk mempelajari dan memahami dengan lebih mendalam ilmu tentang seni gamelan. Kemahiran yang kedua adalah kemahiran bermain gamelan mengikut pelbagai genre lagu. Melalui aktiviti gamelan, ahli kelab dapat mempelajari cara bermain gamelan mengikut irama lagu yang pelbagai seperti irama lagu tradisional maupun irama moden. Dengan pembelajaran mengikut genre tersebut, mereka dapat meningkatkan kreativiti dan kepekaan mereka. Irama muzik gamelan ini juga dapat dimainkan ketika majlis rasmi sekolah seperti hari graduasi dan hari anugerah kecemerlangan pelajar. Yang ketiga adalah komunikasi sesama ahli. Kemahiran berkomunikasi ini bukan sahaja penting dalam sesebuah organisasi, tetapi penting juga bagi seseorang pelajar untuk bergaul dengan masyarakat di sekeliling mereka. Dalam mendapatkan komunikasi yang berkesan, ahli kelab perlulah terlebih dahulu mengenali antara satu sama lain supaya dapat merapatkan hubungan antara mereka. Jadi di sini jelas bahawa kelab seni gamelan dia dapat menjadi medium untuk membentuk kemahiran berkomunikasi dalam diri setiap pelajar. Yang keempat adalah pelaksanaan gamelan melalui aktiviti sekolah. Pelbagai kemahiran dapat diterapkan dalam diri pelajar dengan adanya pengetahuan yang diberikan semasa pengajaran atau perbincangan bersama guru penasihat. Kemahiran dalam melakukan aktiviti gamelan ini dapat diselahkan melalui aktiviti sekolah. Contohnya majlis perhimpunan rasmi yang melibatkan tetamu kehormat dengan iringan muzik gamelan. Maka kemahiran aktiviti gamelan ini dapat dipersembahkan menerusi majlis tersebut. Dan yang terakhir adalah penglibatan dalam pertandingan mewakili sekolah. Keupayaan untuk menghasilkan satu pasukan gamelan bagi mewakili sekolah dapat menunjukkan keberkesanan segala aktiviti yang dijalankan oleh kelab seni gamelan. Hal ini dia dapat membantu pelajar dalam segala aspek, terutamanya markah core kurikulum mereka. Apabila terlibat dalam pertandingan, ini mendorong mereka untuk memperbaiki kemahiran mereka dalam bermain muzik gamelan ke arah yang positif dan lebih baik. Okey, seterusnya adalah nilai. Nilai boleh terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah sikap terhadap ahli kelab. Penubuhan kelab ini dapat mengasah kemahiran pelajar kerana kebanyakan pelajar terlalu sibuk dengan akademik sehingga mereka lupa untuk mencukil bakat dan kemahiran yang mereka ada. Latihan dalam mempelajari pelbagai irama lagu dapat melatih kepekaan ahli kelab untuk sentiasa fokus ketika bermain. Secara rasionalnya, penubuhan kelab seni gamelan ini sedikit sebanyak dapat membantu dalam menarik minat pelajar untuk melakukan sesuatu yang baharu. Selain itu, kerjasama yang dipupuk antara ahli kelab sangat penting supaya organisasi kelab dapat bergerak secara berterusan. Yang kedua adalah sikap terhadap diri sendiri. Setiap ahli dapat memupuk nilai-nilai murni dalam diri sendiri dan mengubah diri mereka ke arah yang lebih baik. Sikap berusaha dan bersungguh-sungguh dalam mempelajari sesuatu ilmu baru dapat diterapkan dalam diri setiap ahli kelab gamelan, dan mereka akan sedar bahawa sangat penting untuk mereka sebagai generasi muda mempelajari ilmu seni gamelan yang kian lupa dek zaman. Rasionalnya, kebanyakan generasi muda kini tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti atau program yang melibatkan seni tradisional Melayu kerana kurangnya mereka pendedahan tentang seni tradisional. Jadi, dengan adanya kelab ini, mereka dapat belajar menghargai seni muzik negara. Dan yang terakhir adalah sikap terhadap masyarakat. Pelajar dapat bersosial dengan masyarakat sekeliling ketika melakukan majlis-majlis tertentu seperti hari graduasi sekolah, hari anugerah kecemerlangan sekolah dan pertandingan gamelan antara sekolah. Mereka juga dapat memperkenalkan seni gamelan kepada masyarakat setempat dan memupuk rasa cinta terhadap seni gamelan. Secara rasionalnya, gaya hidup ibarat hidup segan mati dapat dielakkan sekiranya kita mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat sekeliling. Secara tidak langsung, kita dapat memperoleh pelbagai manfaat seperti penganjuran sesuatu majlis akan dipermudahkan. Aktiviti kemahiran yang pertama ialah sesi pengenalan kelab seni gamelan. Sesi ini lebih menjurus kepada sesi memperkenalkan ahli kelab dengan guru penasihat kelab serta sesi pemilihan ahli jawatan kuasa tertinggi dan tingkatan bagi proses pengorganisasian kelab, termasuklah sesi memperkenalkan jenis-jenis instrumen seni gamelan kepada pelajar. Yang kedua ialah kelas latihan gamelan. Sesi latihan ini dilakukan pada setiap hari Rabu dan terbahagi kepada 2. Kelas teori dan kelas praktikal. Kelas teori adalah di mana pelajar akan mempelajari tentang instrumen gamelan, manakala dalam kelas praktikal pula mereka akan mempelajari cara bermain gamelan dengan betul dan berlatih bermain gamelan dengan menggunakan irama lagu tradisional dan moden.
Yang ketiga ialah pemilihan ahli pasukan gamelan sekolah untuk pertandingan. Sesi ini adalah terbuka kepada semua pelajar sekolah dan dilakukan selama 4 minggu kelas latihan gamelan dijalankan. Sesi ini dapat meningkatkan keberanian dan keyakinan pelajar untuk mencuba sesuatu yang baru dan dapat mengembangkan kemahiran diri mereka. Okey, untuk aktiviti yang keempat iaitu pertandingan gamelan antara sekolah yang mana dilakukan pertandingan gamelan antara sekolah-sekolah yang lain dan pertandingan ini merupakan satu persaingan di mana peserta-peserta berusaha untuk merebut gelaran juara di peringkat sekolah. Pertandingan ini dilakukan untuk melihat tahap kebolehan pelajar dalam mengaplikasikan segala kemahiran yang telah diajar oleh guru pelatih dengan mempersembahkan persembahan yang menarik. Maka secara tidak langsung, ini dapat mengasah kerjasama berpasukan dan juga dapat mengharumkan nama sekolah. Pertandingan ini dilakukan untuk melahirkan sikap keberanian dalam diri mereka di samping mengajar mereka untuk tidak gugup apabila membuat persembahan di depan orang ramai. Seterusnya adalah aktiviti yang kelima iaitu Hari Graduasi Sekolah. Hari Graduasi Sekolah ini merupakan satu majlis yang diadakan setiap tahun untuk memberi perhargaan kepada pelajar-pelajar cemerlang dalam bidang akademik dan juga co-curricular serta memberi galakan dan motivasi kepada pelajar untuk terus cemerlang. Jadi sepanjang majlis graduasi ini berlangsung akan diiringi oleh muzik tradisional yang dibawa oleh pasukan gamelan sekolah. Jadi di sini, pasukan gamelan sekolah akan memainkan peranan yang sangat penting untuk menjadikan suasana majlis itu meriah. Seterusnya adalah aktiviti yang keenam, iaitu Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah. Hari Anugerah Kecemerlangan Sekolah ini diadakan untuk meraihkan pelajar yang cemerlang dalam semua bidang, iaitu akademik, sasiah dan co-curriculum. Majlis ini juga menjadi medium untuk mengeratkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat setempat, khususnya ibu bapa pelajar. Pasukan gamelan sekolah akan membuat persembahan iringan semasa majlis itu berlangsung, maka secara tidak langsung, pihak sekolah dapat memperkenalkan kelab baharu yang ditubuhkan di sekolah. Maka ini dapat membuatkan para ibu bapa menggalakkan anak-anak mereka untuk menyertai kelab gamelan tersebut. Jadi ini merupakan salah satu peluang untuk anak-anak mereka mengenal dan mempelajari alat muzik tradisional iaitu gamelan yang semakin lupa pada masa kini. Okey, seterusnya adalah organisasi pengalaman pembelajaran. Okey, pada minggu pertama akan diadakan mesyuarat agung. Okey, di sini akan diadakan pemilihan AJK tertinggi dan tingkatan, sesi suai kenal antara ahli kelab dan perbincangan aktiviti. Okey, pada minggu kedua akan diadakan pengenalan instrumen gamelan. Okey, di sini para pelajar akan diperkenalkan dengan jenis-jenis instrumen yang terdapat dalam gamelan. Okey, pada minggu ketiga akan diadakan latihan gamelan. Okey, di sini para pelajar akan diperkenalkan dan diajar cara bermain gamelan menggunakan lagu tradisional. Okey, pada minggu keempat pula juga akan diadakan latihan gamelan. Okey, di sini adalah bertujuan untuk para pelajar mempertingkatkan lagi kemahiran mereka dalam penggunaan alat seni gamelan dalam genre lagu tradisional. Okey, pada minggu kelima akan diadakan aktiviti santai. Di sini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara ahli kelab. Okey, dan yang keenam adalah latihan gamelan. Okey, di sini para pelajar akan diperkenalkan dan diajar cara bermain gamelan menggunakan genre lagu moden. Seterusnya, pada minggu ke-7 diteruskan dengan latihan gamelan. Ahli kelab akan meneruskan latihan gamelan dengan menggunakan lagu pada minggu ke-6 agar mereka dapat menguasai lagu diberikan dengan sebaiknya. Seterusnya, pada minggu ke-8 diadakan latihan ujian kemahiran gamelan dan juga aktiviti pemilihan peserta pertandingan. Ujian ini diadakan adalah untuk menilai tahap kemahiran dan kebolehan para pelajar dalam memainkan alat muzik gamelan yang telah dipelajari oleh mereka selama 4 minggu. Manakala aktiviti pemilihan peserta pertandingan diadakan adalah untuk memilih dan membentuk satu pasukan gamelan sekolah bagi mewakili sekolah untuk bertanding peringkat lebih tinggi. Pada minggu 9 diadakan latihan persediaan pertandingan. Latihan ini diadakan adalah untuk memastikan ahli pasukan gamelan sekolah bersedia untuk bertanding di pertandingan yang bakal diadakan. Pada minggu ke-10, pertandingan gamelan antara sekolah akan berlangsung. Pertandingan ini menjadi satu medium kepada para pelajar untuk mengasah bakat gamelan dalam diri mereka sekaligus mengharumkan nama sekolah di peringkat lebih tinggi. Selain dapat mengasah bakat gamelan, mereka juga dapat mengasah bakat komunikasi dan kreatif dalam diri mereka. Hal ini kerana apabila pertandingan dijalankan, ia dihadiri oleh ramai pelajar daripada pelbagai sekolah yang membolehkan mereka untuk berinteraksi dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Mereka juga dapat melihat pelbagai persembahan yang kreatif daripada pelbagai sekolah yang hadir dan ia mampu menjana idea yang kreatif pada persembahan di masa akan datang.
Seterusnya, pada minggu 11 diadakan Hari Garusi Sekolah. Gamelan akan dimainkan oleh ahli pasukan gamelan sekolah sebagai muzik iringan sepanjang majlis berlangsung, dan mereka juga akan melakukan satu persembahan di hadapan warga sekolah yang hadir seperti guru-guru dan juga para pelajar lain. Ini dapat menarik minat para pelajar yang lain untuk menyertai kelab seni gamelan. Seterusnya, pada minggu ke-12 diteruskan dengan Hari Anugerah Kecemerlangan. Hari Anugerah Kecemerlangan merupakan aktiviti tahunan sekolah, dan ahli pasukan gamelan sekolah akan melakukan satu persembahan di hadapan masyarakat yang hadir seperti ibu bapa, guru-guru, para pelajar dan juga orang luar. Ini dapat menendahkan ibu bapa dan orang luar khususnya mengenai gamelan yang mungkin tidak mereka ketahui dan didengari sebelum ini. Selain itu, ia juga dapat menambah keseronokan di dalam aktiviti anugerah kecemerlangan sekolah yang dengan menonton persembahan gamelan. Seterusnya adalah aspek dimensi kurikulum. Yang pertama adalah skop. Aspek skop dapat dilihat melalui isi kandungan dalam proses pengajaran dan pembelajaran itu sendiri, iaitu penekanan terhadap aspek kemahiran, kecekapan dan variasi dalam penggunaan melodi moden dan tradisional. Kelab ini memberi penekanan terhadap pengajaran dan pembelajaran secara teori dan praktikal. Pembelajaran secara teori akan mendedahkan ahli kelab kepada instrumen-instrumen gamelan, asas bermain muzik gamelan dan teori bermain muzik gamelan. Manakala untuk pembelajaran secara praktikal akan melibatkan penggunaan alat atau instrumen gamelan itu sendiri. Yang kedua adalah penyepaduan. Dalam menyepadukan isi kandungan aktiviti gamelan, aktiviti pengalaman pembelajaran disusun melalui penglibatan para pelajar dengan rakan sebaya, guru-guru dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, aspek penyepaduan ini dapat dilihat melalui penglibatan ahli kelab ketika majlis rasmi seperti Majlis Anugerah Kecemerlangan, di mana para pelajar dapat membuat persembahan muzik gamelan di hadapan para pelajar yang lain, guru-guru, ibu bapa dan masyarakat setempat yang hadir ke sekolah. Dengan ini, kita dapat melihat bagaimana isi kandungan aktiviti gamelan ini dapat disepadukan melalui aktiviti kemasyarakatan dan juga pertandingan yang dianjurkan. Aspek yang ketiga ialah urutan. Organisasi pembelajaran kelab ini disusun secara berperingkat, iaitu didahulukan dengan pengenalan jenis-jenis instrumen gamelan, kelas latihan gamelan, aktiviti santai, sesi ujian gamelan, pemilihan ahli pasukan gamelan sekolah untuk pertandingan dan persembahan dalam majlis rasmi. Aspek yang keempat ialah kesinambungan. Aspek kesinambungan ini dapat dilihat melalui pengulangan yang berlaku dalam aktiviti gamelan yang dijalankan secara individu atau berkumpulan, seperti kelas latihan gamelan selama 4 minggu bagi memperbaiki dan mengukuhkan lagi langkah pemukulan gamelan sebelum tibanya hari pertandingan gamelan. Selain itu, pelaksanaan persembahan dalam majlis rasmi juga dapat memberi pendedahan kepada masyarakat dan seni gamelan ini dapat dilaksanakan secara berterusan dan meluas. Aspek dimensi kurikulum yang terakhir adalah keseimbangan. Dimensi keseimbangan dapat diterapkan dalam diri pelajar melalui proses pengajaran dan pembelajaran di mana ia melibatkan aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Bagi jasmani, ia merupakan pelibatan pelajar dalam aktiviti yang dijalankan. Emosi pula adalah ketika latihan bermain gamelan secara berkumpulan. Rohani adalah daripada bacaan doa dan selawat sebelum aktiviti gamelan dimulakan dan diakhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Manakala intelek pula adalah ketika menghasilkan lagu gamelan dan pengendalian majlis rasmi. Ini adalah kaedah penilaian. Penilaian kelab kami terbahagi pada 5 bahagian, iaitu kehadiran ahli kelab, pelibatan dalam aktiviti kelab dan juga aktiviti sekolah, pertandingan antara kumpulan, kuis dan juga kepimpinan pelajar. Bagi kehadiran ahli kelab sewaktu perjumpaan kelab yang diadakan pada hari Rabu, ia merukumi 20% yang pertama. Ini adalah untuk menggalakkan ahli kelab untuk sentiasa hadir pada perjumpaan kelab yang diadakan dan memastikan mereka peka terhadap segala pengumuman dan juga aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh kelab seni gamelan. Seterusnya, bagi pelibatan ahli kelab dalam aktiviti kelab dan juga aktiviti sekolah, ia merukumi 30% yang seterusnya. 30% ini terbahagi pada 2 bahagian, iaitu 15% yang pertama adalah pelibatan dalam kelas, manakala 15% yang seterusnya adalah pelibatan luar kelas. Hal ini kerana dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang diadakan oleh pihak sekolah dan juga kelab, ia dapat mendedahkan para pelajar terhadap perkara-perkara yang baru. Bagi pertandingan berbulan, ia merukumi 30% yang seterusnya. Pertandingan berbulan diadakan adalah bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli kelab dan juga memupuk semangat kerjasama di antara mereka. Hal ini kerana hubungan yang baik dan juga semangat kerjasama yang kuat mampu membentuk satu pasukan gamelan yang mampu bermain dengan baik dan juga sekaligus dapat memimpin organisasi gamelan dengan baik. Oleh itu, setiap aktiviti perkumpulan yang diadakan adalah berteraskan 2 tujuan utama, iaitu
mengeratkan hubungan silaturahim di antara ahli kelab dan juga memupuk semangat kerjasama di antara mereka. Seterusnya, kuis yang dilaksanakan sewaktu perjumpaan adalah merangkumi 10%. Kuis ini dilaksanakan adalah untuk melihat tahap kefahaman ahli kelab terhadap intisari gamelan menjadi asas kepada penubuhan kelab seni gamelan. Hal ini adalah penting kerana ia dapat menunjukkan keberkesanan setiap aktiviti dijalankan oleh ahli kelab terhadap para pelajar. Yang terakhir adalah 10% yang merangkumi kebinaan pelajar. Kebinaan pelajar adalah merangkumi jawatan-jawatan yang disediakan di dalam kelab bagi pelajar seperti setiausaha, pendahari, pengerusi dan juga jawatan-jawatan yang lain. Hal ini adalah untuk menggalakkan para pelajar menawarkan diri menjadi pemimpin sekaligus dapat mengasah sifat kepimpinan dalam diri mereka. Mereka juga dapat mengasah sifat bertanggungjawab dan juga sifat keberanian dalam diri mereka untuk menjadi seorang pemimpin. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.